Kita tahan, na'udzubillah, tak terikut fitnah Dajjal, tak terpengaruh dengan dia. Endure, elak, tepis, elak, tepis, elak, tepis. Tapi saya tak terelak. Orang paksa saya. Kau jangan bilang sama dia, saya nak elak. Nanti dia makin kasih kau bilang sama Allah. Ya Allah, aku nak elak, ya Allah, aku nak elak, ya Allah. Takdir kau bilang nak elak, orang lain semua kena, kau seorang tak kena. Macam mana? Atau Allah punya keurusan. Pamanasnya. Bismillah. Bismillah. Allah. Allah. Pamanasnya. Bismillah. Bismillah. Allah. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Baca kitab Minhajul Abidin kita, Imam Al-Ghazali kita, muka surat 282. Dan kata olehmu, hai nafsu, ini kita bicara dengan nafsu kita ya. Kalau kita ragu terhadap pemeliharaan Allah Ta'ala, kita ragu terhadap pembelaan Allah Ta'ala, kita ragu terhadap apa karuniaan Allah Ta'ala, cakap dengan diri kita, hai nafsu, ialah yang terlebih mengetahui dengan kelakuan dan terlebih kasih sayang dengan dikau dan terlebih mulia. Siapa lagi sayang kita? Kita ke Allah? Allah lagi sayang kita daripada diri kita. Kita nak binasakan diri kita, kita nak merosakkan diri kita, kita nak manjakan diri kita, kita nak melalaikan diri kita, kita nak merilekskan diri kita tapi merugikan sendiri. Nafsu tu tipu. Nak rilekskan diri kita tapi sebetulnya nak rugikan kita yaumil akhir nanti ya. Katakan nak buat cemaskan kita, konon-konon kita nak jaga diri kita, nak jaga, nak sebagai security, nak sebagai insurans, nak jaga, kalau susah macam mana, konon macam kita sayang diri kita sendiri ya. Allah katakan, siapa lebih sayang pada kita? Allah. Ia lebih mengetahui dengan kelakuan kau, hal ehwal kau, kelakuan macam mana hal ehwal kita. Allah Ta'ala maha mengetahui senang kita, susah kita. Kita nak worry sangat tentang besok. Nombor satu, jumpa besok ke tidak? Besok tu maknanya future ya. Kita nak worry sangat, nak bimbang sangat. Nombor satu, jumpa hari muka ataupun tidak. Dan kalau jumpa, siapa bilang kita dalam bahaya? Siapa bilang kita dalam sengsara? Kan boleh minta jauh daripada bala, kan boleh minta selamat, kan boleh ikhtiar selamat. Kenapa kau nak jangkakan yang negatif? Sedangkan Allah Ta'ala boleh berikan berbagai-bagai positif ya. Jadi apa, dia mengetahui kelakuan kita dan kasih sayang, dan terlebih kasih sayang dengan dikau. Terlebih kasih sayang pada kita lebih daripada mak kita sayang kita. Agak mak kita nak kita bahaya tak? Mak kita tak nak beri kita bahaya. Kawan kita saja tak nak beri kita bahaya. Mak kita tak nak beri kita bahaya. Allah lebih sayang kita. Dan terlebih mulia, maha suci. Kalau kawan sayang kita mungkin khianat, tapi Allah Ta'ala maha mulia, tidak khianat. Allah Ta'ala maha mulia memberi. Allah Ta'ala maha mulia, maha pengasih, maha penyayang, memberi kepada kita ya. Kemudian, dan bahawasanya dialah Tuhan yang memberi makan akan anjing di dalam kekurangannya, dan memberi makan akan kafir di dalam keseteruannya, dan aku hambanya yang mengenal akan keesaannya. Tiadakah berharga aku padanya sekeping roti? Anjing siapa yang beri makan? Allah dengan kekurangannya anjing. Anjing ada tutup aurat tak? Tak ada tutup aurat. Anjing boleh masuk masjid tak? Tak boleh masuk masjid. Anjing najis ya, pun Allah Ta'ala beri makan. Kenyang anjing. Tak ada je nampak anjing kurus kecuali dia sakit. Dia sakit tu ataupun kena nyai orang tu lain cerita. Kalau yang anjing lepas tak ada nampak kurus kecuali dia tak sakit, ada je makanan dia. Fit semua anjing-anjing semuanya. Anjing dapat makan, dapat hidup, dapat nafas, dapat bergerak, dapat bebas. Anjing dengan kekurangannya Allah Ta'ala provide them whatever anjing-anjing punya needs. Dan juga Allah Ta'ala yang beri makan dan beri kelengkapan bagi orang kafir dengan keseteruannya. Orang kafir musuh Allah tau. Orang kafir tuduh Allah macam-macam. Orang kafir menuduh Allah Ta'ala membuntingkan Siti Maryam. Tuduh tu namanya. Orang kafir menuduh Allah Ta'ala ada anak, Uzair. Orang kafir menuduh Allah Ta'ala ada tangan 8. Orang kafir menuduhkan Allah Ta'ala begitu dan begini. Macam-macam. Tak ada sembahnya Allah Ta'ala. Orang kafir taruh nama Allah Ta'ala dekat selipar dia. Orang kafir macam-macam kutuk. Tapi Allah Ta'ala beri makan tak?
Allah Ta'ala beri makan. Ini kan pula aku cakap wahai nafsu, aku iman kepadanya, aku mentauhidkannya, aku sembah kepadanya. Jangan bimbang terhadap karuniaan Allah Ta'ala. Secure, insya-Allah, secure. Allah Ta'ala dah beri kepada kita. Baik. Tak kalah sekeping roti pun Allah Ta'ala nak halang kita. Dan kau ingat, dari kau lahir, yang orang terlampau fikir, terlampau future sangat tau. Dari kau lahir, dari kau sebelum lahir, siapa yang beri kau makan sampai hari ni? Siapa yang beri kau selamat sejahtera? Allah. Takkan from this time sampai nak mati, kau lagi pendek lagi. Dari kau hidup, kalau bayar saya dah umur 56 tahun, dari kecil, dari lahir sampai 56 tahun, dari sekarang, dari lahir sampai sekarang 56 tahun. Dari sekarang sampai mati, agaknya berapa lama lagi? Lagi pendek kan? Selama 56 tahun Allah Ta'ala provide aku macam-macam. Ke Yaman pun Allah Ta'ala beri makan. Di Batu Pahat pun Allah Ta'ala beri makan dan perlindungan. Di Singapura pun Allah Ta'ala berikan begitu begini. Takkan bagi sakit baki ni Allah Ta'ala tak boleh berikan aku apa peliharaan. Sudah. Tak kalah lokek Allah Ta'ala sekeping roti tak boleh berikan kepada aku. Maha suci, maha pemurah Allah Ta'ala. Jangan bimbang. Nanti kita ingat Allah Ta'ala dah beri aku makan daripada dah 56 tahun Allah Ta'ala beri aku makan. Tengok, bukan kau saja, adik-beradik engkau pun yang 13 pun Allah Ta'ala kasih makan. Siapa lagi Allah Ta'ala beri makan? Mak engkau pun Allah Ta'ala beri makan. Bapa engkau pun Allah Ta'ala beri makan. Nenek moyang kau pun Allah Ta'ala beri makan dah. Bukan kau seorang ya. Bukan kau seorang yang diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ikan paus pun yang dia yang beri makan. Sebesar-besar ikan paus pun Allah Ta'ala yang beri makan. Sebesar-besar ikan jerung pun Allah Ta'ala yang beri makan. Sebesar-besar gajah pun Allah Ta'ala yang beri makan. Bukan kau seorang. Tapi orang bilang, kita nak bukan macam haiwan, setakat makan, begitu saja. Lebih daripada itu pun Allah Ta'ala berilah. Lebih daripada itu pun Allah Ta'ala beri. Orang kafir yang ada bangunan tinggi-tinggi, siapa yang beri? Allah Ta'ala yang beri. Kalau kau nak banyak sangat dunia, kau tengok siapa yang dapat dunia? Orang mukmin ke orang kafir? Hati-hati. Tentang dunia, tentang makan, minum dan survive, you don't need to say anything. But if you say that I want lavish, I want great, I want grand, okey lah, kita boleh iakan. Itu pun Tuhan boleh kasih sebab banyak orang lain pun dapat. Cuma kami nak ingatkan, siapa biasanya dapat mewah dan gah? Kekasih Allah ke orang yang lalai daripada Allah? Kau kepingin nak dapat sebagaimana orang-orang yang lalai dapat? Kau hati-hatilah. Setakat basic needs, bahkan more than basic needs, Allah Ta'ala berikan kepada engkau tanpa engkau terkira ya. Begitu. Dan ketahui olehmu, hai nafsu, dengan hakikatnya bahawasanya tiada ditahan yang demikian itu daripadamu, melainkan kerana manfaat amat besar. Lagi akan dijadi Allah Ta'ala kemudian daripada payah itu kemudahan. Maka sabar olehmu sedikit lagi engkau lihat akan ajaib-ajaib daripada latif perbuatannya. Tidakkah engkau dengar kata orang yang berkata, cakap sama nafsu kita ya. Cakap sama nafsu kita. Hai nafsu, dengan hakikatnya bahawasanya tiada ditahan yang demikian itu daripadamu, melainkan kerana manfaat amat besar bagi dirimu pada masa akan datang. Sometimes kita nak tak dapat pula. Kata Allah Ta'ala kasih anjing makan, kasih anjing boleh survive. Anjing pun nampak kau lebih happy pada aku anjing. Kau tak tahu dia tak ada rumah, tak ada harta pun. Ataupun kau nampak orang lain lebih happy pada kau. Kenapa? Aku tertahan. Kadang-kadang dia menahan dari kau pun kerana kebijaksanaannya. Manfaat masa yang akan datang dan manfaat yang sangat besar dengan kebijaksanaannya. Nanti apabila kau terlepas daripada permasalahanmu, kau rasa so glad. Bahkan kau syukur, nasib baik Tuhan tak kasih aku kaya dahulu. Nasib baik Saya teringat arwah mak saya. Yalah, kita kalau apa-apa teringat mak kita cakap ya. Kita saya masih budak, mak masih muda, susah. Kalau makan ayam, makan daging tu setahun sekali. Tapi mak kata ada di antara kawan-kawannya orang-orang mewah. Kadang pergi rumahnya kebetulan tengah waktu masak, ada keperluan untuk hantar jemputan ke apa pagi, dia tengah iris daging. Bukan hari raya, bukan hari apa, iris daging. Masaknya selalu daging, ayam daging. Sedangkan kita setahun sekali makan ayam, makan daging, setahun sekali. Mereka boleh dikatakan hari-hari ada ayam dan daging, ikan semua bertukar-tukar. 1970s tau, dah ada orang yang mewah-mewah gitu. Dalam hati mak mengatakan ya, mewah dia ya, aku hari-hari jangan kata ikan besar, ikan selah kuning dapat tu pun dah cukup bagus. Kadang-kadang tak ada apa-apa, setakat ikan bilis saja. Begitu ya, sedangkan selah kuning pun pada kita dah nikmat. Ialah bahagian dia. Tapi apabila sudah 1980s, mak bilang, nasib baik syukur aku ni miskin. Sebab yang mewah-mewah nanti semua dah ada yang dah potong kaki, ada yang dah pakai tongkat, dah tak jalan pasal dah darah tinggi, dah kecing manis. Mak bilang, Alhamdulillah. Pernah satu masa mak bilang, aku tadi pergi rumah fulan, aku tengok dia potong daging, tak raya potong daging. Untung dia ya, sudah bahagian dia lah, bahagian dia. Kemudian saya teringat dalam 10-15 years later, mak bilang,
Alhamdulillah orang Allah kasih beri aku miskin. Jadi hari-hari aku makan nasi, tauge, semua sihat-sihat. Sekarang aku masih fit lagi. Sedangkan orang yang aku nampak makan daging, makan ayam hari-hari tu, sekarang ada yang dah potong kaki, ada yang jalan dah bertongkat, ada yang dalam bedridden, ada yang macam-macam. Alhamdulillah nasib baik aku miskin. Allah. Ada kakaknya pula lagi susah daripada mak. Kita dah ada fridge, dia belum ada fridge lagi ya. Hari-hari pergi pasar jalan kaki. Dia lebih fit dalam adik-beradik, dia paling fit. Pasal apa hari-hari dia exercise pergi pasar. Dia bilang dia lagi untung Allah Taala beri kemewahannya tak macam kita, tetapi Allah Taala berikan kesihatan dia lebih pada kita. Mak banding dengan kawannya, mak dah rasa kemarin rasa rugi. Tengok ada saudaranya yang lagi susah. Sekali dah masa akan datang, tengok dia lebih beruntung daripada orang ini rupanya, dan dia tengok saudara yang lebih susah lebih untung. Yang lebih susah ni lebih tua daripada mak tapi lebih fit daripada mak. Yang lebih mudah dan mewahnya dulu, Allah lebih apa? Mak bilang nasib baik Tuhan jadikan aku miskin dulu ya. Baru bilang nasib baik miskin. Alhamdulillah. Tengok, jadi kalau Tuhan tahan, ada hikmahnya belakang hari yang kau tak tahu, yang kau akan syukur apabila kau kenangkan. Kemudian disebut sini, demikian tidak ditahan yang demikian itu daripadamu, melainkan kerana manfaat yang amat besar yang lagi akan dijadi Allah Ta'ala. Kemudian daripada payah itu kemudahan. Betul tak? Fa inna ma'al usri yusran. Ingat ya. Tengok ya, subhanallah, kita dalam PKP sekarang kan susah. Tak boleh bergerak, tak boleh hadir kuliah, tapi ada manfaat, ada manfaat. Sekali-sekali dapat jumpa, apabila buka PKP dapat jumpa, punya rindu dengan kawan-kawan mesra. Yang dulu ada nak terjengkel, nak terapa, semua pun padam semuanya. Pandang sayangnya saja. Dan dalam PKP gini, kita tak dapat kuliah di masjid. Jadi saya punya semenjak PKP, saya punya kuliah dulu, saya punya kuliah jarang di internet kan. Semenjak PKP saya bilang semua kuliah di internet kan. Semua kuliah di internet kan. Kalau kuliah aku dulu, bukan saya suka orang tak dapat hadir kuliah tuan-tuan ya. Yang hadir depan saya cuma 2 orang, 1 orang yang bantu saya saja ya. Tetapi kita bilang, nanti saya tanya kawan-kawan, kuliah ni seberapa ramai yang tengok? Kalau di actual kuliah sendiri, paling ramai sekali lah kalau dalam satu masjid ke apa, paling ramai taruhlah 100 orang, 200 orang lah. Tapi dalam internet at one time ramai ya. Ni berapa orang? 212. Kalau live betul-betul kat masjid kita bikin 212 pun tak pernah capai 212. Tapi ada hikmahnya rupanya, ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Tak dapat kumpul 20-30 orang, tapi dapat sekaligus mendapat ilmu 200 orang. Allah punya hikmah. Allah Taala punya hikmah. Diberi satu tapi ditahan satu tapi dia beri banyak. Jangan kita tak syukur. Tengah PKP ini kita boleh amalkan zikir kita. Tengah PKP ini kita boleh cek anak isteri kita punya sembahyang. Tengah PKP ini kita boleh fikir zaman-zaman dahulu kita. Tengah PKP gini kita boleh ingat akhir zaman, fitnah nak perang apa semua. Kalau sebalik bayangkan, fitnah tetap akan datang, akhir zaman tetap akan datang, perang tetap akan datang. Bayangkan kalau sekarang tengah tak PKP, kita ada terdenung tak benda tu semua? Tak ada. Ingat beli goreng pisang, ingat jalan pergi pekan, ingat pergi mall, ingat begitu, tak ingat pun akhir zaman. Tengah begini terfikir, ya tak ya juga ya, ya tak ya juga ya. Baru kita tengok tanda itu, tanda ini. Tengah PKP boleh renung. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya kepada kepayahan ada kemudahan, pada kepayahan ada kemudahan. Allah Ta'ala sendiri janji ya. Maka setiap kali kau payah, kau senyum. Apa agak mudah akan datang ya? Apa mudah akan datang. Ada orang putus tunang punya sedih, yang ada orang putus girlfriend dan sudi, alah, orang dah kahwin pun boleh cerai lah. Sedih, muka mau nanti kita orang tua-tua pun nasihat, sudah tak ada jodoh, happy nanti ada jodoh kahwin lain, tak ada gembira. Rupanya dengan berkat dia putus tunang, Allah nak kasih dia lagi lain in the future bini 3 sekali umpamanya. Semuanya johan musabakah, johan kuliah, johan apa semuanya. Allah, nasib baik ketika ini baru dia bilang, nasib baik aku putus senang dengan fulan itu, dengan fulanah itu. Allah, kita tak tahu Allah Taala punya hikmah. Yang ada orang putus senang aja mukanya meromok. Dia bilang sudah, pakcik tak rasa, saya rasa putus cinta. Tak ada apa benda lah, nanti akan hilang lah. Tak ada apa benda. Pada kita kan ringan saja kan. Dalam kita alah nak putus tunang, nak sedih-sedih, tak ada apalah, tak ada apa. Allah Ta'ala ganti dengan 10 kali lebih baik pun boleh lah. Nanti betul. Kemudian betul lah, betul. Sekarang nangislah. Tak nak nangis pula. Allah Maha bijak laksana. Lepas tu kita ni orang tua-tua, kau tengok budak-budak muda putus tunang ke, putus girlfriend ke, alah, geli aku. Tak payahlah nak putus-putus. Ngada-ngada pulanya. Nanti kau dapat lebih baik, nanti kau happy nanti belakang hari.
Waktu orang muda dia belum makan garam. Belum makan garam. Pada dia masin. Aku 10 kali masin pun pernah rasa lah. Umpamanya ya. Maka sabar olehmu sedikit lagi, engkau akan lihat ajaib-ajaib daripada Latif perbuatannya. Sikit lagi, sabar. Just for a short while. Sabar sikit aja, sikit lagi. Berapa lama? Paling lama 100 tahun lah. Kalau sekarang umur kita sudah 50, biasanya umat Muhammad mati umur berapa? 60. Berapa lamanya lagi kau tahan? 10 tahun. Umat Nabi Nuh 1000 tahun lah. 10 tahun is what? Barzah berapa tahun? Mahsyar berapa ribu tahun? What is 10 years? What is 10 years? Taruhlah kau payah sekali. Kita baru bincang Siti Asia. Dia queen tau. Kalau dia ngaku iman pada Fir'aun saja, terus naik tahta duduk atas singgasana tau. Dia queen. Tapi dia nak beriman dengan Nabi Musa, dia dipasung di tengah padang pasir, diregang dan disiat kulitnya hidup-hidup. Tapi itu dia nampak, dia minta, ya Allah, binakan aku rumah di sisimu. Binakan aku di sisimu rumah di syurga. Dia sebut sisimu dahulu, tak sebut rumah dulu, sebut sisimu. Betul-betul dia nampak jannah, dia nampak rumah dia sebelum dia meninggal, terus dicabut nyawa dia. Siti Asia. Berapa lama orang boleh seksa dia? Berapa lama Firaun boleh seksa dia? Kemudian lepas tu berapa banyak dia dapat bahagia? Selalu kita sebut ya, contoh-contohnya lah Imam Syafi'i kita. Lebih kurang 1300 tahun dahulu. Dia hidup hanya 54 tahun Imam Syafi'i. Dan 54 tahun tu agak-agak dia happy tak? Miskin. Apa kedana, nak bayar zakat pun tak ada. Kurus, susah. Orang biasa pasung dia, orang tuduh dia Syiah. Diarak dia daripada Yaman sampai ke Baghdad jalan kaki. Sekarang tengok, ini Imam Syafi'i, kenapa engkau tangkap dia? Orang baru kenal. Dia bilang, orang bilang aku Syiah. Dia tak kuasa nak melawan, dia ikut nasib dia begitu. 54 tahun dia hidup. Sekarang 1300 tahun. Throughout that time, 1354. 54 dari 1300 berapa persen? 4% saja. 54 dari 1300 tahun, kepahitan, kepayahan, kesabaran yang dia kena tahan hanya 4% saja. Lepas itu dia meninggal saja, apa dia dapat? Makan, minum, mewah sampai hari ini. Imam Syafi'i kita hanya 4% saja. Kalau kita belum extend lagi time barzah macam mana punya indah, macam mana apa. Baru ukur zahir sajalah. 4% out of that time yang dia hidup dalam susah payah, jaga nafsu, jaga apa semua. Tetapi dia sudah dapat berapa? Lagi berapa? 96% enjoy and fun. Ada terasa tak derita yang setakat 54 tahun? Tak ada rasa. Ingat tuan-tuan sekalian, orang nanti ke akhirat, dia berasa mewah, kaya, sedap, sihat, semua nak dapat semuanya. Mati, takdir masuk neraka, kena celup neraka sekejap, sedetik aja ditanya, kau pernah rasa mewah? Kau pernah rasa lazat? Tak pernah. Luput, hilang semua. Kerana sedikit azab neraka saja membuat dia rasa kenikmatan yang sepanjang hayat is nothing. Tetapi orang yang susah payah seumur hidup, sengsara seumur hidup, merana seumur hidup, mati, takdir Allah Ta'ala masukkan dalam syurga, dicelup dalam nikmat syurga sejenak saja, ditanya, kau pernah rasa yang nama payah? Tak pernah. Lenyap segala kepayahannya dengan sedikit nikmat daripada Allah Ta'ala, dah rasa tak terasa pun. Tak terasa. Ingat tuan-tuan sekalian, antara orang mukmin dengan jannah Tuhannya hanya tak sampai 2 hari. Tak sampai 2 hari. Kenapa? Hidup kat dunia, apabila dah sampai sana, yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Apabila dia nampak segala-galanya di sana, dia rasa hidup di dunia hanya seperti waktu duha ataupun waktu sore saja. Berapa lama waktu duha? 3-4 hours saja. Dia rasa hidup dunia. Itu siapa? Termasuk orang-orang Nabi Nuh yang hidup 1000 tahun. Pun merasa hidup di dunia hanya macam sejenak saja, macam waktu duha saja. Waktu duha sampai 1 hari tak? Setengah hari aja. Kat mahsyar 50,000 tahun dia rasa seperti antara zuhur dengan asar. Loh, kok dah habis mahsyarnya? Kok sekejap sekali? Kemudian semedang sirat, hisap hanya tunjuk aja. Kemudian semedang sirat seperti kilat menyambar. Sama sekali kat dunia seperti waktu duha. Dekat mahsyar hanya seperti antara zuhur dengan asar. Ada 2 hari tak? Setengah hari dunia, setengah hari akhirat saja. Begitu. Sebab itu orang mukmin sabar. Kau susah sikit, sabar. 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 Kau dekat dunia kau sabarkan sedikit saja, ya.
Sabar. Sikit. Endure. Tahan sikit. Lebih-lebih kita akhir zaman ini macam-macam ujian. Tahan. Endure. Harap Allah saliman aku tetap, ya Allah. Allah jangan palingkan aku, ya Allah. Itu the only thing aku mohon, ya Allah. Nanti orang seksa engkau, orang menyayangi engkau sekalipun, nanti kau dah mati, kau senyum. Kau rasa itu semua tu. Bahkan dengan sedikit yang payah ini, dapat nikmat yang besar ini, Allahumma, ya Allah, berbaloi. Ya Allah, berbaloi. Berbaloi. Nanti kau ke depan sana, kau kepingin, kalaulah di dunia dulu aku dapat ujian lagi besar, kan lagi seronok. Kat sini kau rasa tak tertanggung. Kat sana nanti lain. Kau nampak ajaib-ajaib, kata Imam Ghazali sini, ya. Kau nampak ajaib-ajaib karunia Allah Ta'ala ketika nak mati. Ajaib. Kadang-kadang belum sempat mati, kau dah nampak ajaib-ajaibnya. Kau dah nampak ajaib-ajaibnya. Saya ingat mak saya cerita dulu, ya, tengok kawan-kawan dia potong daging. Mak ada anak-anak juga, kepingin nak kasih anak-anak makan sedap juga. Setahun sekali, hari-hari kita makan itulah saja. Lauk simple aja, lauk simple saja, ya. Lauk simple saja. Ikan-ikan besar pun jarang beli. Tenggiri pun jarang beli. Paling banyak ikan kembung lah, itu saja, ya. Baik, nanti masak. Sekali pergi rumah apa sahabatnya, ada kerana ada keperluan pagi, ada pergi sana tengok, tadi aku pergi rumah fulan. Tengok mak cerita dengan adiknya, tengah potong daging. Mewah, ya, tak hari raya kok potong daging, ya. Mewah sekali. Iris daging, potong tebal-tebal pulaknya mak tengok. Kita hari raya pun setahun sekali makan daging, makan ayam. Ada pula saudaranya yang lagi susah pulaknya padanya. Kita dah susah, ada lagi susah pulaknya, ya. Dah belakang hari pulaknya. Tengok, nasib baik kita tak mewah. Yang dia nampak yang member-member yang mewah semua dah potong kaki, dah naik wheelchair, dah tak boleh bergerak, dah tak boleh apa. Mak masih boleh, alhamdulillah, sampai umur 75 nak meninggal masih boleh jalan. Ada saudaranya yang lagi tua daripadanya dan lebih susah daripadanya, dia bilang fulan lagi sihat pada aku sebab fulan lagi susah pada aku. Allah. Sekarang yang paling happy sekali siapa? Yang paling susah, yang sedang paling sihat, yang paling happy, yang paling boleh ke sana kemari. Yang paling mewah, yang paling dah kena tak boleh bergerak, dah susah hidup. Dunia dah nampak ajaibnya. Nampak ajaib tak? Kalau disuruh tukar yang mewah-mewah, kau nak makan daging sekarang ke kau nak potong kaki kemudian? Aku tak nak potong kaki, tak makan daging pun tak apa. Begitu, ya. Begitu. Tapi pasal Allah Ta'ala beri, maka sabar sikit. Lagi kita zaman akhir zaman, kalau kita sabar dengan ujian, kita tahan, na'udzubillah, tak terikut fitnah dajjal, tak terpengaruh dengan dia, endure, elak tepis. Tapi saya tak terelak, orang paksa saya. Kau jangan bilang sama dia, saya nak elak. Nanti dia makin kasih kau bilang sama Allah, ya Allah, aku nak elak, ya Allah, aku nak elak, ya Allah. Takdir kau bilang nak elak, orang lain semua kena, kau seorang tak kena. Macam mana Allah punya keurusan? Kalau kau bilang dia, Tuan, saya nak elak, saya tak suka dengan apa Tuan nak lakukan pada saya, makin dia terkam kau. Kau jangan cakap dengan dia, kau cakap dengan Allah. Ya Allah, aku tak suka tu cara dia pada diri aku, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah. Terkena juga. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala. Tak terkena, boleh orang lain semua kena, kau seorang tak kena. Takdir ketika kau nak kena, gempa. Dah dia nak kenakan kau, dia dah kena telan bumi. Takdir dia nak kenakan kau, tengah dia hari nak kenakan kau, betul dia demam. Boleh tak? Begitu, ya. Takdir dia tengah hari nak kenakan kau, blackout, tak ada elektrik. Tak ada, ya. Lain kali, ya. Tak usah datang hari ni, saya tak jadi nak kenakan awak. Selamat, aku dapat satu hari lagi. Besok aja dah berlaku sesuatu. Tempat dia pun tutup, dia sekarang dia tak boleh kenakan aku. Jangan kata aku, dengan kau sekalipun sekarang dah kena takdir Allah Ta'ala. Boleh tak? Boleh elak tak? Boleh. Dan jangan ngadunya dengan orang-orang yang nak kenakan anda. Tuan, saya tak mau. Tuan, saya tak mau. Awak tak mau? Cerut kau. Bilang sama Allah, ya Allah, aku tak mau. Demimu aku tak mau, ya Allah. Taulah Allah Ta'ala bukakan jalan untukmu. Ngadunya dengan Allah. Naknya kerana Allah, tak naknya pun kerana Allah Ta'ala. Nanti yang selamatkan Allah Ta'ala. Kalau terkena juga, macam Siti Asyah, terkena juga tak? Kena juga. Kerana Allah, kembali kepada siapa? Allah. Terlepas daripada Fir'aun, Nabi Musa AS. Kerana siapa? Kerana Allah juga, ya. Asyah standardnya siapa tahu? Bukan nanti jadi isteri Nabi Musa sekalipun. Isteri Nabi Muhammad nanti. Asyah dengan Maryam, isteri Nabi Muhammad sekali nanti. Dia punya dapatnya. Dulu dia dapat apa? Jadi isteri Fir'aun paling dahsyat sekali. Paling menemani orang paling kafir sekali, dia paling kuat iman sekali. Tapi kemudian dapat jadi siapa? Isteri Nabi Muhammad. Berbaloi tak? Berbaloi. Tiadakah engkau dengar kata orang yang berkata, diharapkan akan perbuatan Tuhan engkau lagi akan datang dengan barang yang engkau kasih daripada keluasan yang garib. Keluasan yang dekat, tak lama akan datang, yang dekat. In a near future. Near future.
Tak lama pun, kau tanggung sedikit. Dan jangan engkau putus asa apabila datang pekerjaan kebinasaan. Apabila datang kebinasaan, datang kepayahan, jangan putus asa. Allah tengah buat plan dia lah. Allah Ta'ala tengah buat plan dia. Kau damping Allah. Plan dia kau jatuh bangun dengan Allah tak apa. Mereka bangun sebagai musuh Allah. Seram. Kau jatuh, sedikit bangun, jatuh lagi, dipijak lagi, dihenyak lagi. Di samping Allah, bersama Allah, never mind. Berbanding dengan yang bangun, yang rise, yang hebat, tapi sebagai musuh Allah, na'udzubillah, selisih, jangan maulah. Ya. Habisnya binasa juga tak mereka? Binasa juga, bukan kau seorang yang dikerjakan sebagai binasa. Mereka pun binasa juga. Maka berapa yang dalam ghaib itu daripada ajaib-ajaib, dan apabila sangat kesusahan dengan dikau kesukaran, maka fikir olehmu pada alam nasyrah, maka kepayahan itu antara dua kemudahan. Kepayahan itu antara dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Kau tengok usri yang kedua tu diapit oleh apa? Usran yang pertama, tapi yusran. Kemudian usri, yusran lagi. Yang usri yang kedua ni diapit oleh apa? Diapit oleh dua kemudahan. Diapit oleh kemudahan. Itu menunjukkan silih berganti, tapi ujungnya ialah apa? Yusran. Ingat ya. Nanti kalau zaman akhir zaman Mahdi semua tu, siapa-siapa yang nak diusrankan Allah Ta'ala pada itu zaman, pasti diusrankan sekarang ini. Yusran itu zaman yang mana iman ya. Makan dan minum susah, payah, itu tak kisah, itu perkara dunia. Tapi iman selamat. Dan yusrannya apabila jannah, itu paling besar punya yusran. Pasti diusrankan. Tapi kalau anda sekarang yusran, apabila keadaan bertukar, yang usran jadi yusran, tak bertukar balik. Dan yang yusran jadi usran, tak bertukar balik. Allah. Ketika itu anda feel glad tak yang bahawasanya anda diusrankan sekarang? Feel glad anda diusrankan sekarang. Feel glad tu maknanya syukur, gembira, seronok, maknanya tu. Maka apabila engkau fikir akan dia, maka sukakan olehmu akan yang demikian itu. Fikir, senyumlah, gembiralah. Tahan sikit saja. Endure this short period of time. Endure. Nanti lepas tu kau bahagia sebahagia-bahagianya. Kita contoh tadi Imam Syafi'i, throughout that time from 1300 years ago up to now, yang dia kira susah payah sabar, menahan diri, susah payah dakwah, susah payah tuntut ilmu, susah payah menulis ilmu, hanya 4% of that time only. After that 96% dia enjoy. 4% payah, dekat payah dunia. Tapi 96% gembira akhirat. Mana lagi bagus? 1 detik akhirat saja tak sama dengan 100 di dunia. Ini kan pula 96 gembira di barzah berbanding dengan 4% derita di dunia. Begitu ya. Suka ya. Jadi kalau dapat derita suka. Sebab tu orang Ali bin Ja'far mengatakan, kalau sakit jangan lekas-lekas berobat, nikmati sakit itu. Suka. Feel glad. Apa agaknya aku nak dapat lepas ni? Apa agaknya aku nak dapat lepas ini ya? Dulu kita dilatih tuan-tuan sekalian, dia masih kecil, kalau sakit dia suruh happy tau. Guru-guru latih tau, kalau sakit kau happy, nanti kau tunggu. Kau look forward atas demam, lepas demam dapat apa? Lepas tu orang tua dulu bilang, kalau budak-budak sakit aja nanti, nak besar. Dia sakit jatuh ke apa, nak pandai. Nanti kau tengok, lepas baik sakit nanti dia pandai, betul. Lepas baik sakit pandai cakap, lepas baik sakit pandai jalan, lepas baik sakit pandai tunjuk itu, pandai tunjuk ni. Lepas baik sakit, nak besar, nak pandai. Lepas sakit nanti ada something Allah Ta'ala beri. Kita pun begitu. Lepas payah kau tunggu. Subhanallah, rupanya ini yang tak berikan sesudah aku mengalami kepayahan. Ini rupanya Alhamdulillah. Habis tuan-tuan nak pergi haji tak dapat ni, musim haji macam mana? Sedih? Nangis? Tak apa. Reda. Mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, betapa aku nak. Jangan lupa. Bukan kita nak menidakkan ya. Berapa ramai orang yang pergi haji, hajinya ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan berapa ramai orang yang pergi haji, diterima hajinya lantaran orang yang tak pergi haji tapi dia beria-ia benar. Jadi kalau tuan-tuan beria-ia benar nak pergi haji, terhalang, ditulis oleh Allah Ta'ala pahalanya kontan. Jangan bimbang.
Jangan bimbang, asal damping pada Allah Ta'ala. Tapi jangan kau gelak. Aku lagi tu tak dapat pergi haji pun tak apalah, save sikit duit aku. Jangan. Ya Allah, aku dah standby. Ya Allah, aku dah nak pergi. Ya Allah, apakan daya terhalang. Ya Allah, betapa aku nak pergi. Ya Allah, betapa aku nak pergi. Ya Allah. Takdir betul-betul tak dapat pergi, mati. Tak apalah. Dah dengan niat, dengan hasrat sungguh-sungguh diterima oleh Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Maka apabila engkau ingat-ingatkan perkataan yang tersebut dahulu daripada azkar, iaitu zikir-zikir, dan umpamanya atas hatimu, dan engkau mengekali atasnya dengan mengulang-ulang, maka adalah memudahkan atasmu akan segala kepayahan sekalian. Subhanallah, ini cara-cara nak memperoleh hati yang redha terhadap ujian Allah Ta'ala ialah banyak wirid dan zikir. Banyak wirid dan zikir, itu menjadi kushin. Jadi kena apa-apa semua, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah, dengan banyak zikir pada Allah Ta'ala, hati akan menjadi tenang. Tak ada makan, tenang. Ada makan tak tenang, mana lagi bagus? Ada harta tak tenang, tak ada harta tenang. Diterkam musuh, tenang. Tak diterkam musuh, menjadi musuh, tak tenang. Mana lagi bagus? Baik ya. Jadi apa kita tengok ya, dengan azkar. Jadi dengan zikir-zikir itu ya, menjadi kushin ya. Menjadi kushin. Kita boleh jelas lihat orang-orang Hadramut, dia kan kuat zikir pagi, zikir petang dengan wiridnya, dengan apanya semua kan. Begitu mereka, nah hidup dia susah tau. Anaknya ramai juga. Tapi hidupnya susah. Tapi kalau apa-apa kita tengok, boleh pergi kuliah, boleh pergi mana. Nanti kalau kadang dia orang tanya heran, macam mana kehidupan kamu di sana ya? Habis kamu kerja macam mana? Habis kuliah macam mana? Hadir kuliah seminggu sekali. Kesiannya kehidupan kamu ya. Kesiannya dia bilang. Kesiannya. Orang perempuan pun kerja. Habis dekat ofis semua dengan laki-laki. Allah, kesiannya orang perempuan kamu. Kesiannya. Dia bilang kita kesian tau. Pada kita kemajuankan. Pada dia kita kesian. Kenapa dia boleh feel happy dengan dia punya kehidupan? Pasal dia banyak zikir pada Allah Ta'ala. Maka dia nampaknya semua positif. Dalam kepayahan dia nampak positif. Dia nampak kerahmatan. Susah-susah kita pun tak sampai, bini kita kena kerja campur dengan orang jantan. Kesiannya hidup korang kena begitu ya. Anak-anak korang pula berapa ramai? 3, 4. Biasanya 2 orang aja. Setakat 2, 3 orang aja. Dah kena laki bini kerja. Habis anak-anak siapa jaga? Panti asuhan, tempat rumah kanak-kanak. Orang lain jaga anak engkau. Kesiannya. Begitu ya. Pasal orang banyak zikir, maka dia can absorb all the difficulties. Orang-orang salih ni ya, dia boleh absorb semuanya ya. Baik. Maka adalah memudahkan atasmu akan segala kepayahan sekaliannya. Apabila ada kamu itu orang yang mempunyai ijtihad dengan sedikit masanya kau ijtihad, rajin sikit, sungguh-sungguh sedikit, work hard sedikit, nanti kau dapat manfaatnya lebih besar pada endure. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan sesungguhnya telah engkau tolakkan segala awarid yang 4 ini daripada dirimu, dan engkau padakan membicara akan dia, dan jadilah engkau pada Allah Ta'ala daripada orang yang mutawakilin, yang menyerah diri, lagi radin dengan qada Allah Ta'ala, lagi sabirin atas balanya. Jadi kau ingat Allah yang punya, Allah yang bijak, Allah Ta'ala bebas nak buat apa, dan kau tunggu saja apa yang akan datang, yang Allah Ta'ala aturkan. Jadilah kau mutawakilin, orang yang berserah kepada Allah Ta'ala. Aku serah padamu ya Allah, sampai hari matiku, sampai hari kiamat aku pun kau dah tuliskan apa kehidupan aku. Maka aku serah saja padamu ya Allah. Maka jadi orang yang radin, orang yang rida ya Allah. Aku rela ya Allah, engkau Tuhan, aku hamba, kau nak bikin apa engkau bikin ya Allah. Jangan jadi orang yang sabirin, orang yang sabar. Allah Ta'ala bikin apa, telan saja ya. Dan hasillah bagi dirinya kesenangan hatinya dan tubuhnya di dalam dunia, dan besar pahalanya dan banyak pertawarannya pada uqba dan kesudahannya. Allah, di dunia pun rehat hatinya, tenang jiwanya, rehat hatinya, tak banyak stres ya. Tak usah banyak cakap lah tuan-tuan sekalian ya. Siapa lagi banyak mudah? Tuan-tuan ke orang-orang yang kaya raya? Dululah masih tengah tak PKP dia. Kita baca dekat Yayasan Restu, ibu-ibu ramai datang pagi-pagi. Saya bilang, ini semuanya saya nak tanya, toke-toke besar ke? Ada
ada managing director ke? Tak ada Ustaz. Housewife kebanyakannya lah, kedah pencen ke. Saya bilang, tapi kalau tak okey, sekarang ini ada tak yang orang bayi-bayi awak, ibu-ibu tau, yang sedang pergi office bawa file, sedang nak tengok macam mana tender, tadi malam tak tidur, tak gitu. Sekarang ini awak sedang duduk rehat-rehat baca dengan kitab. Ada ramai semua. Ada ramai semuanya begitu. Awak dapat kerehatan di dunia. Kalau orang kaya tau, yang orang tak tidur, malam kita tengah rehat tidur, ada kita tengah zikir malam tidur, dia tengah apa? Tengah buka file, tengok tender menang ke tak menang ke, tengok. Menang tender, pening kepala macam mana nak jalankan, macam mana nak uruskan, macam mana takut rugi, takut gitu gini. Tak menang tender, wah rugi, alamak, menang pun rugi, tak dapat. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sungguhnya manusia memang diciptakan keluh kesah, tak guna. Apabila Allah Ta'ala tahan dia keluar kesal, apa ini, macam mana. Apabila Allah Ta'ala berikan dia terus menahan hartanya, macam mana. Senantiasa macam mana, tak bawa kau ke mana-mana. Pasal kau nak kerja benda yang fana. Cubalah akal kau tu kau guna, nanti kau bahagia dan mewah di sana. Jangan lalai, jangan lena. Tak kau sedar semua yang kau ada semuanya akan sirna. Tengok ya, kat sini dapat senang hati tubuhnya dalam dunia dan besar pahala pertaruhan pada Uqbah. Di sana nanti pahalanya besar. Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, ada dua orang dihisab yaumil akhir. Satu orang amalannya sederhana, satu orang amalannya sederhana sekali ya. Ni tangan saya tengah sikit sengal dan dia gatal. Pasal dia ada sengal, maka kita makan ubat keluar anginnya, jadi dia sedang gatal sekali. Dah tua-tua begitulah ya tuan-tuan. Kenapa Ustaz ni terkeruk-keruk? Pasal kita makan ubat jadi sengal dia keluar. Nak baik tu, sebab itu jadi gatal sekali ya. Tak apalah, minta maaf tuan-tuan ya. Tak maaf begitu. Jadi Imam Ghazali sebutkan ada dua cerita dua orang hisab yaumil akhir. Yang satu amalannya banyak, sembahyangnya banyak, puasanya banyak, ibadatnya banyak. Namun di dunia dulu hidupannya selesa. Sebab itu dia boleh ibadat banyak, hidupan selesa. Wang pun okey, kehidupan pun okey semua. Maka hidupnya selesa. Maka hidupnya selesa, maka dia tak ada banyak kepayahan, lepas tu banyak. Kabul pula amalannya. Allah Ta'ala bentangkan, dituangkan amalannya bergunung-gunung. Dia tengok, semua hasil, untung aku dapat ibadat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan hidup aku di dunia sampai ibadat dapat banyak, dapat pahalanya. Dan kawannya pula dibentangkan pahalanya. Tak sebanyak dia. Pasal ibadatnya sikit, puasanya sikit, sembahyangnya sikit, kuliahnya sikit. Tak sebanyak dia. Sedih orang yang kedua. Tetapi yang kedua ni hidupnya susah. Jatuh ditimpa tangga, jatuh lagi ditimpa lagi. Dia ada ekstra pahala, pahala sabar. Pahala sabar. Tuangkan pahala sabar pula. Tuangkan pahala ibadat. Yang tu tadi tinggi, yang ni sikit. Tuangkan pahala sabar. Yang tadi tengok, alamak, tingginya. Lebih tinggi daripada dia punya sampai dia tak tahan. Aku tak tahan, ambil gaji, aku nak gaji perut aku. Saking apa? Envy-nya. Tengok dia punya pahala punya banyak. Kat dunia tak dapat amal banyak, tak dapat apa semua. Ni pada Uqbah dapat amalan, dapat pahala sangat besar. Ketika itu baru kita tengok orang yang miskin masuk syurga dulu. Ketika itu kita tengok orang yang sakit-sakit derita terhapus dosanya kerana kafarahnya. Ketika itu kita tengok orang dianiaya, boleh tuntut bela. Tak ke mana pun dianiaya, boleh tuntut bela. Orang yang menganiaya pula merayu-rayu ketakutan. Ketika itu siapa yang untung, siapa yang rugi tuan-tuan sekalian? Kau terima saja sudahlah. Senang cakap, kau terima saja sudahlah. Allahumma ya Allah, berikan kami jadi orang yang terima atas qada dan qadarmu. Jadikanlah kami di kalangan orang yang mutawakkilin ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang radin ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sabirin ya Allah dengan rahmatmu. Allahumma ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Tetapkan iman kami ya Allah. Peliharakanlah kami senantiasa ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan besar kadarnya dan mahabbahnya pada Tuhan Rabbul Alamin. Kadarnya besar ya. Satu di sini dengan satu di akhirat aja dah besar. Di akhirat tak tahu berapa kali. Ini kan pula sini setakat kau rugi satu, sampai di sana kau ada kalikan berapa ribu dengan akhirat punya. Kau derma saja, di sini RM1, di sana kali 700. Sana bukan dibalas RM700 tau. Sini RM, sana RS.
Rial syurga. 1 RM saja banding dengan awak kasih 1 RM dibayar dengan 1 dolar Amerika. Berapa kali? 5 kali ya? 5 kali dengan dolar Amerika 5 kali. Woi, tu baru apa? American dollar. Kalau RS rial, bukan rial Saudi, rial syurga. Rial syurga. Allah, 1 RM kasih rial syurga berapa banyak? Ini bukan kali 1 tau. 700 rial syurga. Allah. 1 rial syurga saja boleh beli lebih daripada dunia dan isinya. Ini kan pula 700 rial syurga. Besar dapatnya. Besar pertaruhannya. Besar kadarnya si Allah Ta'ala, sangat besar. Dan lagi apa? Mahabbahnya pada Tuhan Rabbul Alamin. Kasih sayang daripada Tuhan itu yang kau dapatnya. Kenapa kau memilih Allah, kau tak memilih dunia? Sampai kau terima walaupun dipayahkan oleh Allah. Walaupun kau susah dalam dunia. Baik. Maka berhimpunlah baginya kebajikan dunia dan akhirat. Dan dapat istiqamah bagimu jalan ibadat. Allah. Dunia dan akhirat ya. Baik tu kan orang yang jahat-jahat disangka orang-orang baik-baik tak dapat dunia tau. Dia tak tahu we are enjoying our life right now. We are feeling happy. We enjoy every day. We are having fun every day. We have celebration every day. Disangka orang-orang singkit, orang kampung, orang-orang bodoh, orang tak ada apa-apa. You don't know. We are relaxing our every day. We feel like holiday. We contact Imam Ghazali. Kita baca Imam Haddad. Allah. We contact Rasulullah. You don't know why we are enjoying life every day. We are having fun every day. Dia kan kita sengsara tau. Dia tak tahu kita sedang gembira. Sebab itu mereka dengki. Dia nak susahkan kita. Setengah orang makin disusahkan, makin dia enjoy life. Dan akhirat pun. Dunia pun dia enjoy tau sebetulnya. Kalau tahu hakikat, dunia pun kau enjoy. Baik ya. Kerana tiada lagi yang menegah dan tiada membimbangkan. Ke akhirat dah gembiralah, tak ada yang menegah, tak ada membimbangkan. Adalah engkau ketika itu senyap telah engkau putuskan akan akabah ini yang amat sukar. Akabah nak menuju Allah Ta'ala ialah akabah tak secure. Kau dah putuskan, kau serah pada Allah Ta'ala. Proceed now, ibadat pada Allah Ta'ala. Bermula Allah Ta'ala yang kita minta bahawa ditolong akan kamu dan akan kami dengan kurnianya dan baik taufiknya. Maka bahawasanya segala pekerjaan dengan tangannya dan ia Tuhan yang Arhamur Rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ingat je, subhanallah, begini kuatnya zan, husnul zan dan tawakalnya Imam Ghazali sampai dituliskan untuk kita, kita tinggal ikut. Akabah kelima iaitu akabah bawa'is. Akabatul khamisa wahia anggabatul bawa'is. Bermula akabah yang kelima itu iaitu daripada akabah al-bawa'is, yakni yang membangkitkan bagi mengerjakan ibadat. Sekarang dah tahu, dah sabar, dah susah payah, rezeki dah serah kepada Allah Ta'ala. Sekarang nak buat ibadat pulanya. Macam mana ada kepayahannya? Ada rintangannya. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu alam bisawab. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.